Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Mak Hassan, nombor matrik 050974 dari BAS 5A. Saya akan membentangkan hasil terjemahan saya berkaitan dengan akhbar ekonomi. Sebelum itu, saya akan menerangkan beberapa strategi yang digunakan sebelum, semasa dan selepas menterjemah. Baiklah, strategi yang digunakan sebelum menterjemah ialah saya akan membaca keseluruhan teks sumber. Kemudian saya akan menganalisis teks dan mengenal pasti target pembaca sasaran. Strategi semasa menterjemah, saya akan menterjemah ayat teks sumber menggunakan Google Translate. Saya akan mencari istilah yang sesuai dalam Kamus Akhbar, Al-Ma'ani dan Riverso. Kemudian, saya akan merujuk laman PRPM untuk mengetahui penggunaan istilah tersebut. Akhir sekali, saya akan periksa terjemahan dan gunakan kaedah terjemahan yang sesuai supaya ayat mudah difahami pembaca. Strategi selepas menterjemah, saya akan peram hasil terjemahan saya dan melakukan penambahbaikan. Kemudian, saya akan uji hasil terjemahan dengan meminta komen daripada kawan, senior dan juga pensyarah. Kemudian, saya akan periksa semula hasil terjemahan dan melakukan penambahbaikan. Sekarang saya akan membentangkan hasil terjemahan saya berkaitan akhbar ekonomi. Baiklah, tajuk akhbar saya menterjemahkan secara harfiah. Al-Bursah Al-Maliziyah tusajjilu mi'atun wa wahidun wa ishruna boin salasa wa tis'una milyun ringgit min safil arbah fi rubu'i thalis alfaini wa ishrina. Bursa saham Malaysia merekodkan 121.93 juta ringgit keuntungan bersih pada suku ketiga 2020. Baiklah, untuk perenggan pertama, Kuala Lumpur, 28 Oktober Tashrin al-Awal bernama Sajjalat al-Bursah al-Maliziyah mi'atun wa wahidun wa ishruna boin salasah wa tis'ina milyun ringgit Malizi min safil arbah fi rubu'i al-muntahiyah fi 30 September 2020 muqabil 47.10 milyun ringgit في الربع نفسه من العام الماضي وسط تحسين الأداء في سوق الأوراق والمشتقات المالية. Saya terjemah kepada Kuala Lumpur, 28 Oktober. Bursa saham Malaysia merekodkan keuntungan bersih pada suku ketiga yang berakhir 30 September 2020 sebanyak 121.93 juta ringgit berbanding 47.10 juta ringgit tahun lalu dalam lingkungan pasaran saham dan derivatif kewangan. Pada perenggan ini saya menghadapi kesukaran dalam menterjemah ayat. Cabaran yang saya hadapi dalam perenggan ini, ayat yang diterjemahkan berlaku pengulangan perkataan suku. Oleh itu, saya menggugurkan perkataan suku dan saya menambahbaikan hasil terjemahan dengan menggunakan kaedah transposisi. Okey, contoh ayat asal, Bursa Saham Malaysia mencatat 121.93 juta ringgit daripada keuntungan bersih pada suku ketiga yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding 47.10 juta ringgit pada suku yang sama tahun lalu dalam pasaran saham dan derivatif kewangan. Setelah penambahbaikan, Bursa Saham Malaysia merekodkan keuntungan bersih pada suku ketiga yang berakhir 30 September 2020 sebanyak 121.93 juta ringgit berbanding 47.10 juta ringgit tahun lalu dalam lingkungan
pasaran saham dan derivatif kewangan. Saya merasakan setelah penambahbaikan, ayat yang saya gunakan lebih mudah difahami. Rangka seterusnya, Amal iradat li rubu'i tsalis min al-'am al-hali faqad balagat mi'ataini wa sab'atun wa salasuna point arba'a wa sab'una milyun ringgit muqarinatan bi mi'atun wa isnani wa ishruna point sab'atun wa sittuna milyun ringgit fi nafsi rubu'i qabla 'am. Saya menterjemahkan kepada pada masa yang sama, jumlah pendapatan untuk suku ketiga tahun semasa pula mencecah 237.74 juta ringgit berbanding 122.67 juta ringgit tahun sebelum. Baiklah, perenggan ini saya menggugurkan perkataan fi nafsir rubai, iaitu pada suku yang sama. Seterusnya, ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للبورصة محمد عمر سويف في بيان له أمس الثلاثاء إن البورصة حققت أداء ماليا استثنائيا خلال 9 أشهر من العام الحالي في ظروف لم يسبق لها مثيل بتسجيل أعلى أرباح إذ الضريبة وحصص الأقلية منذ إدراجها في عام 2005. Saya menterjemahkan kepada menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Saham Muhammad Umar Swift dalam satu kenyataan pada hari Selasa bahawa Bursa Saham mencapai prestasi kewangan yang luar biasa sepanjang 9 bulan ini dengan rekod penghitungan cukai tertinggi dan kepentingan minoriti sejak penyenaraiannya pada tahun 2005. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, perenggan ini saya menggunakan kaedah transposisi pada ayat fi zuruf lam yasbiq laha. Saya meletakkan ayat ini pada akhir ayat dalam teks sasaran. Saya juga menggugurkan perkataan wa min janibihi dan juga fi bayan lahu ams. Rangkat seterusnya, amma binisbah li safil arbah fil ashhuri tis'ah min hadal am faqad sajala mi'ataini wa isnani wa sab'una point tis'atun wa samanina milyun ringgit muqarinatan bi mi'atun wa arba'una point tis'atun wa ishrina milyun ringgit li'ami 2019 fihina balagat al-iradat 500 wa samaniya wa sittuna point 27 milyun ringgit muqabil 300 wa 73.15 milyun ringgit fil fatrah nafsiha min al-'am al-madi. Saya menterjemahkan kepada keuntungan bersih yang berjaya direkodkan sepanjang 9 bulan ini sebanyak 272.89 juta ringgit berbanding 140.29 juta ringgit pada tahun 2019, manakala jumlah pendapatan mencapai 568.27 juta ringgit berbanding 373.15 juta ringgit pada tempoh yang sama tahun lalu. Pada perenggan ini saya menggunakan kaedah transposisi dan juga menggugurkan beberapa perkataan. Saya menggugurkan perkataan amma bin nisbah. Saya mendahulukan perkataan berjaya direkodkan setelah perkataan keuntungan bersih safil arbah.
Perkataan baru yang saya dapati daripada terjemah akhbar ekonomi ini, pertama, Al-Bursa Al-Maliziyah, Bursa Saham Malaysia. Al-Uslub At-Tarjamah Al-Muhakah. Yang kedua, Safiul Arbah, bermaksud keuntungan bersih. Uslub Terjemah Al-Harfiyah. Yang ketiga, Suqul Awraq, pasaran saham. Al-Uslub At-Tarjamah Al-Harfiyah. Yang keempat, Al-Mushtaqat Al-Maliyah, derivatif kewangan. Uslub At-Tarjamah Al-Muhakah. Yang kelima, Al-Iradat, pendapatan. Uslub At-Tarjamah Al-Harfiyah. Yang keenam, Ar-Rais At-Tanfidhi Lil-Bursa, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Saham. Uslub At-Tarjamah Al-Muhakah. Yang ketujuh, Istisnaiyan, luar biasa. Uslub Terjemah Al-Harfiyah. Yang ke-8, Fi Zuruf Lam Yasbiq Laha Masil, dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uslub Terjemah Al-Harfiyah. Yang ke-9, Idud Daribah, penghitungan cukai. Uslub At-Tarjamah Al-Harfiyah. Dan terakhir, Hassasal Aqliyah, kepentingan minoriti. Uslub At-Tarjamah Al-Harfiyah. Baiklah, itu sahaja berkaitan dengan pembentangan hasil terjemahan saya. Kemudian saya akan memberitahu beberapa cadangan yang boleh diikuti oleh kawan-kawan. Antara cadangan saya supaya hasil terjemahan kita ada penambahbaikan ialah, pertama, sentiasa mencari dan membaca akhbar dalam bahasa sasaran dan mengumpulkan istilah-istilah yang baru. Yang kedua, rujuk kamus untuk mengetahui istilah dan penggunaannya dalam ayat. Yang ketiga, sentiasa menganalisis hasil terjemahan sendiri dan meminta komen daripada ahli bahasa dan juga kawan-kawan. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.